Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Okey. NGO bagi Ni jawab Ustaz. Dia memang kami masa nak habis belajar tu, kami ada NGO approve kami lah. Dia bagi free Jadi ya? mendapat ni bagus lah. Saya nak mengajar pun senang. Oh. Sebab ni KPM-nya lagi murah. Bayar juga KPM-nya lagi murah. Yang ni mahal sikit je lah. Ni mahal sebulan berapa? Sebab saya dapat free ni. Oh, ya ke? Tapi yang bayar NGO tu lah bayar. Oh. Dia mungkin dapat ada peruntukan apa kan. KPM punya murah sikit, diorang kata. Tak sama dia. Kalau ni kalau masuk Google Classmeet, Google Classroom, dia ada banyak lagi lah dia punya. Tapi kalau nak subscribe ni bayar sebulan berapa Dia selalunya dia organisation Ustaz. Dia nak subscribe sendiri tu saya tak pasti dah Ustaz. Maknanya kalau saya nak ni mana saya kena tanya NGO tu lah kalau saya nak NGO tu ataupun Ustaz dapat, kalau tu Ustaz minta KPTI pun tak ada duit nak bayar kan. Itu. KPTI pun tak ada duit nak bayar sebenarnya. Gaji penjara pun kena potong dah. Itulah nak buat macam mana kan. Tak apalah, saya pun nak cari pengalaman mengajar kan. Itu tak apalah. Saya first time ni jumpa Ustaz depan ni Ustaz. Sebab saya yang sem lepas, saya sibuk juga. Saya pun sibuk lah. Memang tak sempat masuk kelas apa semua kan. Baru kenal Ustaz. Oh, ya ke? Baru kenal, baru dapat kesan. Ustaz, duduk mana Ustaz? Saya duduk Batu Pahat. Oh, jauhnya? Batu Pahat. Atau mengajar ulang-alik lah kalau dibenarkan rentas. Ulang-alik lah. Tak jauh pun, 1 jam setengah je. Tak jauh sangat. So Ustaz, nanti kalau Ustaz guna boleh lah. Saya kat sini memang tengah lain-lain slow. Nanti bila saya dah ada modem, nanti saya yang host lah. Kini Ustaz boleh mengajar, saya yang akan uruskan lah. Sebab yang ni memang saya punya akaun peribadi ni. Saya yang pengambilan guru yang hari tu pun saya pakai email ni kan. Jadi agak nilai rasmi lah konon-konon. Bagus lah. Boleh. Tak apa. Saya pinjam dulu Tak apa Boleh Ustaz. Ustaz tak approve ke orang ni? Sebab saya nampak macam tak ramai orang lagi ni. Tak ada orang lagi Tak ada orang. Ni baru ada seorang. Saya pun terkejut sebab kita dua boleh guna akaun sama ni. Tu saya terkejut. Oh, Haji Kamal. Haji Kamal. Sudah Alhamdulillah. Tu Haji Kamal soalan exam cemerlang weh. Mantap, saya nak bagi makan penuh takut Ustaz Faiz marah pula. Cemerlang. Alhamdulillah. Okey lah. Mana yang lain tah? Saya nak start dulu ke sebab dah ada rakam kan? Saya tunggu lagi 5 minit lah. Lepas tu saya start. Tunggu sekejap lah. Tunggu sekejap lah. Tengok lain ada masuk lagi tak? Sihat ke? Alhamdulillah. Siap-siap orang tua lah kan. Ada kes kat belah-belah sana. Okey, tapi kalau tempat saya ni banyak kes ada dekat taman saya ni ada dekat 80 orang ada kes. Tapi tak kena apa-apa. Tapi tak apa? Tapi tak ada kena PKP dia tak ada lah. Tapi ramai juga kes. Yang meninggal pun ada. Tapi meninggal tak ada. Meninggal ada seorang. Itu yang kita takut tu. 85 orang tu lah. Tapi kalau dia nak PKPD pun tak askar pun tak cukup. Nak bagi bantuan apa semua kan. Itulah sebab benda sini ramai dekat 10 taman ni macam ramai penduduk dekat 10,000 juga orang. 10,000. Masjid. Sebab taman ni ada satu masjid, 4 surau. 3 surau. Banyak jemaah dia. Banyak. Ramai orang. Itulah. Tak apa, harap kita selamat lah. Itulah. Macam mana kan doa je lah. Taman dulu hari tu ada masjid saya ada kes. Dia imam tu pakai gelang tapi dia pergi kat semayang. Jadi ada jemaah yang ni lah, ada jemaah yang meninggal.
Oh. Tapi lepas tu tak ada dah lah, dah tak ada kira dah. Yalah, siapa lagi nak masuk ni? Siapa yang tanya tu dia tak masuk pun? Ni siapa yang ni? Nama tak tahu siapa ni. Dia tak masuk pun. Aduh. Nanti saya seru. Saya rasa dia tak ada grup je. Macam mana boleh dia dalam grup KPI tu? Ni tahu tak siapa ni? Ni gambar apa dia keluar sana? Ya. Ada boleh add dia ke? Tapi saya dah ni dah. Tak dalam grup dah. Ni gambar masuk Saya dah masuk. Ini kenapa dia macam ni? Tak tahu gambar. Amboi gambar saya ketahui. Nanti punya screenshot. Kita tanya dia nampak tak? Nampak Abah? Tak tanya nampak Abah tak? Nampak lagi. Sebab kamera buka. Dia tutup, dia tu buka balik. Ni apa ni? Tu lain. Ni buka. Turn on kamera, okey? Ni. Syarif Al-Zuri ni Syarif Al-Zuri. Ni. Okay. Ustaz, saya mohon maaf Ustaz kalau saya sangkut ke terkeluar ke sebab dari sini memang teruk Ustaz. Beres. Tak apa saya rakam ni. Baru gaji. Ni semua saya rakam awak jangan risaulah. So kalau terlepas ke apa nanti saya bagi kat YouTube ke senang kot bagi saya upload kat YouTube. Nanti boleh tengok. Selamat datang Puan Sharifah Roziah. Siapa ni? Mami ya. Ni siapa dah? Ya, lagi 2 minit kita start. Lagi 1 minit kita start. Tunggu yang lain dulu. Okay. Gua nampak Kecil tu gua nampak. Ustaz belajar mana Ustaz Ustaz belajar mana dulu? Saya belajar kat UM dulu. Universiti Malaya. UM. API UM. Ambil apa Ustaz? Saya ambil astronomi Islam. Astronomi Islam Masya-Allah. Itu yang siapa tu? Yang Tuan Lupa mengajar falak syar'i tu. Ya, awak mohon ni itu. Yang guru tu saya mohon guru itu. Oh, dah ni dah lama juga Ramailah yang mohon. Ramai mohon. Kata double, kata apa tu yang kosong berapa 12K Tapi yang mohon dapat 4K. Tapi yang mohon tu pun Suara tapi tak nak clear mohon lah tu. Ustaz. Tak jelas suara saya. Suara tak clear. Wow. Suara saya tak clear? Saya jelas. Saya pun jelas Ustaz. Saya jelas. Mungkin line internet tempat tu dah. Tak jelas. Okay. Kalau suara tak clear pakai mic. Okey, saya boleh start lah. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang Puan Ummu Hanan. Okay, saya start Start no. Window. Sekejap saya buka dulu. Tak susah tajuk ni tau. Ilmu mengenal musuh Islam ni. Saya pening juga nak susun macam mana lah. Apa ni? Okey, dah rakam Dah rakam belum? Oh, tajuk lain ni. Dah Ustaz dah rakam dah. Ilmu mengenal musuh Islam ni. Okay. So, hari kita ada 2 tajuk lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat datang semua pelajar. Kita bertemu kembali lah selepas lama tak jumpa. Saya rasa yang kelas terakhir saya pun saya buat secara YouTube. Sebab masa tu saya tak faham lagi macam mana nak buat yang terbaik lah. Saya pun tak ada account Google Meet yang
yang macam ni. Sekarang saya pinjam Cik Jamil punya. Okay, sekarang ni tajuk kita, subjek kita pada hari ni adalah subjek kita pada hari ni adalah ilmu mengenai musuh Islam dan juga tokoh-tokoh Islam lah. Ada dua lah. Saya akan mula dengan ilmu mengenai musuh Islam. Ni bagi saya ada sedikit sukar lah sebab nak mendefinisikan musuh dahulu. Selepas tu baru kita tahu macam mana kita nak kenal dia dan macam mana kita nak hadapi dia dan macam mana kita sendiri pun tak terjadi seperti musuh tersebut lah. Okay. Jadi first kali lah apa tu dimasukkan dengan musuh. Ya, musuh lah kita boleh kata kumpulan yang boleh memberikan kesan buruk kepada kita. Sekejap saya admit. Jelas semua kesan yang kumpulan yang boleh memberikan kesan buruk kepada kita. Kesan buruk kepada kita. So dia boleh memberikan kesan buruk kepada kita lah. Itu kita definisikan sebagai musuh. Nampak tak saya contoh tempen ni? Boleh nampak tak? Okay. So kalau musuh tu tidak boleh memberi kesan buruk, kita tak cakap dia musuh. Kalau contohnya kita tak suka seseorang tapi dia tidak boleh memberikan kesan buruk kepada kita tak cakaplah dia musuh. Kita cakap kita tak suka dia je. Tapi kalau dia secara jelas boleh memberikan kesan buruk, barulah kita panggil dia musuh. Dan bila kita berhadapan dengan musuh ni, kita ada perasaan benci, kita ada perasaan marah dan kita ada perasaan siasa hati-hati sebab kita percaya bahawa musuh tu dia akan ada satu saya tak tahu, sindiket. Dia akan ada satu sindiket ataupun rancangan untuk nak jatuhkan kita. Itulah definisi dia bagi musuh. Jadi kalau bila kita bercakap tentang musuh Islam, bila kita cakap tentang musuh Islam, kita mesti ada rasa benci kepada musuh tersebut. Kita mesti ada rasa benci, kita mesti ada rasa marah terhadap musuh tersebut. Kita mesti ada rasa sentiasa berhati-hati sebab kita tahu mesti ada plan yang dia akan buat untuk jatuhkan kita. Tapi masalahnya sekarang, kita masih lagi belum cukup mengenal mana satu musuh kita. Nanti dalam kelas yang seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana bukan sahaja kita sendiri keliru dengan musuh kita, bahkan para sahabat dan juga para tabi'in juga ada mengalami kekeliruan dalam menentukan siapa musuh dan siapa musuh dan juga siapa adalah bukan sahabat semuslim. Jadi penting untuk kita belajar tentang musuh ni lah. Dan juga apakah sebenarnya tindak balas yang patut kita buat dalam menghadapi musuh. Okey? Yang pertama kita ada musuh yang terbuka. Kita ada Syiah lah. Syiah pun sebenarnya kita boleh kata dia tertutup lah. Sebab masa saya belajar kat UM dulu, masa tu Syiah memang sangat-sangat kuat. Dan ramai sangat pensyarah yang kita boleh syak dia diupah oleh Iran untuk nak mengelirukan kita. Sebab saya masuk kelas, saya pernah masuk kelas falsafah Islam. Dia akan kata tentang Ali, Syiah, tentang Ali, and then dia akan kutuk sahabat lain lah. Dia orang paling tak suka Umar. Mereka paling tak suka Umar. So masa ni semua ni saya belajar dalam kelas. Saya belajar yang kita sepatutnya banggakan Ali dan saya belajar yang kita sepatutnya membenci Umar. Ini diajar oleh pensyarah Syiah. Saya tak tahu kenapa dia boleh masuk dalam Akademi Pengajian Islam. sekarang dah tak ada dah lah. Jadi Syiah ni boleh kita kata
musuh yang terbuka, tapi ada juga masanya dia adalah musuh yang tersembunyi lah. Zionis dan Kristian satu perkara yang biasalah, kita tahu apa masalah pada Zionis ni dan apa masalah pada Kristian ni. Dan kita pun tahu apa kita punya respon kita terhadap mereka. Okey. Satu lagi ialah musuh yang tertutup. Yang pertama liberal lah. Saya nak tanya, boleh saya nak tanya saya nak tanya, ada sesiapa pernah jumpa liberal? Boleh tak? Boleh tak siapa-siapa jawab? Pakai WhatsApp ke? Pakai ni ke? Mesej ke? Tak. Tuan Haji Kamal? Tak pernah jumpa lah. Tak pernah jumpa Jumpa. Yang lain-lain tu? Puan Sharifah Rozia? Tak pernah jumpa Ustaz. Jadi kalau kita cakap tentang liberal ni kan, apa yang first kali yang dalam kepala kita, siapa yang paling dekat lah kita nampak sebagai seorang yang liberal ni? Kalau perempuan Kasim. Siti Kasim. Dia memang tak pakai tudung, dah tahu lah nak cakap dia. Sister in Islam. Ya betul, Sister Islam. SIS lah, Sister Islam. Saya juga dulu pernah, saya tak tahu, saya terjebak dengan, saya bekerja sebagai penyelidik dan saya terjebak dengan Angkatan Wanita Sedar, AWAS. AWAS. Ini masa tu saya bekerja sebagai penyelidik NGO untuk nak mendidik kanak-kanak yang terlibat dengan kes penderaan mak bapak. Jadi Angkatan Wanita Sedar ni mereka bantu kanak-kanak ni lah. Tapi pada masa yang sama mereka menyebarkan dakwah liberal. Sebab tu kita kata dia musuh yang tertutup. Semua ni pakai tudung AWAS ni. Semua perempuan yang pakai tudung, perempuan yang ada jawatan. Adalah beberapa yang free hair lah, tapi kebanyakan mereka perempuan yang ada kaliber. Tapi mereka mempunyai satu pandangan yang berbeza. Ada pandangan yang lebih, kita tak cakap lah terbuka, tapi lebih progresif pun tidak lah. Mereka ada tafsiran yang tidak berlandaskan Islam lah terhadap Al-Quran dengan Al-Sunnah. Mereka tak rasa bahawa poligami tu wujud. Mereka rasa poligami tu tak sepatutnya wujud lah. Dan banyak lagi lah. Satu lagi ialah kumpulan anti hadis. Boleh tak ada, saya tanya satu lagi siapa pernah ingat geng anti hadis dulu? Ahmad Kasim. Kasim Ahmad. Ahmad Kasim macam tak tahulah siapa lah. Kasim Ahmad. Kasim Ahmad lah. Kasim Ahmad daripada Universiti Malaya tau. Tak tahu kenapa UM ni banyak sangat problem. Dia ada buku dia tu. Dia ada buku dia tu. Kawan saya ada beli buku tu sampai terpengaruh, dia kata. Susah. Logik dia masalahnya dia daripada Akademik Belajar Melayu. Jadi cara dia menulis tu memang bagus. Cara dia menulis memang bagus. Kalau kita baca buku dia boleh terpengaruh lah. Boleh terpengaruh. Dia hujah dia tu, cara dia berhujah tu memang kena dengan masyarakat Melayu. Jadi orang memang sana terpengaruh lah dengan Kasim Ahmad. Sampai ke hari ni, walaupun dia anti hadis penyelidik ataupun pekaji dalam Akademi Pengajian Melayu masih lagi mengangkat dia sebagai seorang yang bijak lah. Saya pun rasa dia seorang yang bijak. Mungkin dia terpengaruh. Mungkin dia sendiri pun tak sedar bahawa dia tu anti hadis. Mungkin dia sendiri pun tak sedar. Mungkin dia buat tu secara tak sedar lah. Itu adalah musuh yang tertutup. Sebab itu bahaya musuh yang tertutup ni ialah satu, dia tertutup. Yang kedua, kita sendiri ada risiko untuk jadi musuh yang tertutup. Macam Kasim Ahmad dan macam AWAS tu lah. Macam Sister yang Islam. Jadi Yang Wahabi tu?
dia pun macam terus pada Al-Quran, dia hadis tu macam dia tepikan jugalah sikit lah. Nampak kebanyakan lah. Wahabi ni masalah macam ni tau. Bila kita bagus soalan ni. Wahabi ni masalah macam ni. Bila kita ada pendapat agama kan, bila kita buat hukum Islam, kita mesti ikut mazhab tau. Mana kita ikut fikiran, okey, dalam kes ni kita ikut pemikiran Imam Syafi'i. Dalam kes ni kita ikut pemikiran Imam Maliki. Wahabi tak nak. Bila kita cakap pasal kes, macam mana kita nak buat kes muamalat, dia nak ikut seperti mana zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana secara jelasnya memang tak boleh. Kita mesti sekarang ni, pada zaman sekarang ni, kita mesti buat hukum berlandaskan daripada keadaan masyarakat terkini dan juga pemikiran daripada imam mazhab. Itu masalah Wahabi lah. Kita boleh kata dia musuh yang tertutup juga. Ni soalan yang bagus lah. Saya tak terfikir pula. Soalan yang bagus. Apa lagi musuh yang tertutup yang rasa macam saya tertinggal? Ada satu, tapi dia fahaman Syiah. Dia penulis yang khusus. Siapa tu penulis. Tehrani. Dia kalau orang tak perasan dia, memang cerita dia banyak bagus lah. Dia cerita dia memang, saya pernah baca buku dia. Cuma ujung-ujung dia kalau kita tak ni, bila telah masukkan unsur Syiah kalau orang tak perasan lah. Tehrani Pernah baca kan buku dia kan? Pernah. Saya pernah biasa, saya ada pernah baca 2-3 buku. Masa saya ada buku, saya tak beli. Siapa yang beli? Saya tak ingat beli saya. Tapi memang boleh orang boleh terpengaruh tu. Sebab kalau kita baca buku Faizal Tehrani kan, fantasi dia tu memang kita boleh rasa ada kat dunia fantasi dia tu. Lepas tu dia akan dia suka puji Ahlul Bait. Betul. Dia akan puji Ali yang semua. Lepas tu ada sikit dia puji kenapalah Ali kenapa Ali tak kenapalah ada orang benci Ali yang semua tu. Cara dia tarik kita dengan fantasi cerita dia. Lepas tu tiba-tiba sebut pasal Ali, pasal Ahlul Bait. Ya, pada terang itu pun musuh-musuh yang tertutup lah. Musuh-musuh yang tersirat, tertutup lah. Tersirat. Okey, apa lagi? Apa lagi musuh yang tertutup sebelum saya pergi ke topik yang seterusnya? Ummu Hawa ni tak pernah cakap apa lagi? NGO semacam contohnya, saya tak tahulah, macam orang yang sekarang bisnesnya dia orang buat apa ni, atomi tu kan. Tu macam dia, saya tak tahulah macam mana, tapi kalau ikut yang saya baca apa yang dia buat tu, dia melibatkan dalam usaha dakwah Kristian. Dia melibatkan entity business lah. Dan dia melibatkan banyak tokoh-tokoh besar kat Malaysia ni. Contohnya macam Muhayya, apa ni Datuk siapa tu yang motivasi semua tu kan. Dia antara bos-bos leader-leader untuk Anthony. Afian Makrawi tu dia pun antara orang kuat Atomi. Saya memang tak sangka lah yang dia boleh terkena. Boleh terkena dengan Atomi punya skim. Tapi siapa yang dedahkan Atomi punya kes tu siapa? Saya tak tahu. Saya ni yang Muhammad Rawi. Afian Makrawi kan? Afian Makrawi, lepas tu dengan ni MRM. Firdaus Wong. Firdaus Wong. Firdaus Wong lah yang ni. Yang buka tu. Firdaus Wong yang buka. Kalau tak ada saya rasa sampai hari ni orang masih terpedaya lagi. Sebab Prof Muhayya pun terpedaya tau. Ya. Sebab dia gunakan kaedah-kaedah, lepas tu kalau ustaz-ustaz banyak yang gunakan satu kaedah yang saya tahulah. Kita mau belajar kaedah fiqh kan, dia gunakan kaedah yang tu. Tapi saya rasa kaedah yang gunakan tu salah lah. Yang digunakan. Macam contohnya dekat Pasir Gudang ada satu branch. Malam saya lalu kat JB dekat Alif Damansara ada satu branch lagi. Maksudnya dia besar jugalah kat Malaysia ni. Yang tahu kat Johor ni saya tahu ada 2. Alif Damansara dengan Pasir Gudang ada satu. Masih kuat lagi Tommy walaupun
Orang dah Boleh. tahu dia punya ni, dia punya scheme dia. Dia punya ni konsep dia sama dengan dulu dia konsep dia Omega Trend. Omega Trend dia MLM lah. Benda tu konsep dia MLM tu okey. Tapi sebenarnya kalau ikut ini orang yang atas dia naik, yang bawah mustahil untuk dapat ni. Betul lah. Itu walaupun Atomy pun yang untung orang atas, orang bawah ni dia tak akan dapat apa yang dia semua janji-janji je. Mungkin dalam 5-6 tahun benda akan tak lama lah. Macam ada pengalaman je? Memang saya pernah benda ni saya mengikuti je. Oh. Saya dulu saya benda selalu lawan-lawan kawan saya kata saya katakan kau 3-4 tahun tak akan. Lama dia orang pun tak ramai yang berhutang semua benda-benda macam kan. Lepas tu dia orang gunakan sewa kereta mewah, nak tunjuk masa presentation. Nak tunjuk dia ni, tapi padahal dia nak cari orang sebenarnya. Saya dulu antara orang yang suka menentang lah, tapi tak adalah pakai guna sosial. Zaman dulu tak ada sosial kan. Itu je, benda-benda macam ni lah. Bila MLM ni dia kaedah dia macam tu, dia cari membership itu je. Walaupun dia tak jual barang, tapi dia akan cari kawan membership tu juga kan dia dapatkan poin. Dia perlu dapat untung. Ya betul Tuan Kamal cakap, Atomy tu dia tak target mewah kan. Sebab dia tahu orang boleh kena makan, dia target tokoh agama itu satu itu satu musuh yang tertutup lah, yang kita tak sedar. Itu target dia yang bijak tu, dia punya strategi dia yang bijak. Okey, ada soalan lagi ni. Ummu Hanan. Ya Ustaz, ada kat sini. Boleh saya tahu ke ada pengalaman ataupun apa yang kalau bila alamak tabut lah. Kalau kita nak identify liberal lah kan, kan benda-benda ni tak nampak. Asal lagi dia tak bercakap, kita tak tahu orang tu liberal kan. Mungkinlah kot ada antara kawan-kawan yang macam, bukanlah kita label as liberal, tapi pandangan orang yang banyak pakai hukum akal lah kalau bagi saya kan. Dia tak nak berlandaskan apa yang dah ditetapkan. So kita nak cakap dia as liberal tu harsh sangat nak cakap macam kasar pula kan. Tapi adalah beberapa orang yang mungkin bila bercakap tu ikut akal dia je kan. Dia tak nak ikut pada hukum, tak nak apa yang dah ditetapkan macam tu je lah. Lagi satu, Tommy saya rasa ada satu kat tempat office dia, kat tempat sini yang depan Jalan Tempurau tu ada satu office dia, Tommy. Oh iya ke? Ada. Ya. Kan. Masih kuat lagi lah. Perasan satu. Ada juga parent yang kita orang anak-anak tadika ni, ada yang mak bapak jual barang-barang Tommy. Mula kita orang tak tahulah benda ni kan. Beli dah juga dia punya apa barang tu. Oh, dengar Tommy apa benda ni. So kita orang stop lah. Ni dia masih lagi walaupun dah tahu Tommy tu ada kes kan? Dah kena brainwash kot. Di antara iman dengan duit Ustaz. Kan. Duit je kalau kita banyak tu antara kita. Siapa nak sanggup duit, tinggalkan duit. Jadi kadang kita manusiakan iman lemah, lepas tu kita akan cari alasan supaya kita menghalalkan diri kita. Menghalalkan, betul. Itu apa yang berlaku banyak tokoh-tokoh tu dia mereka cari alasan untuk menghalalkan. Jadi dia cari alasan. Jadi cara dia tu itu yang buatkan dia mesti kekal kat situ. Sayang. Duit tu mana sebenarnya? Duit depan mata. Sayang nak tinggal. Itulah betul lah tu. Okey, bila kita cakap tentang liberal kan, pada zaman sahabat juga ada geng yang liberal lah. Nanti kita tengok. Hujah dia sama je. Kekeliruan yang ada pada zaman sekarang, pada zaman sahabat pun ada juga. Nanti kita tengok. Okey. Selamat datang Cik Razali. Zainal Abidin Rasa awak tak boleh buka mic Cik Razali. Tak boleh ni, tak boleh buka mic kita pergi kepada slide yang seterusnya lah kalau gitu. Saya stop recording dulu. Saya stop recording je Kenapa saya dah potong Saya potong je lah kot nanti. Okay, dah settle.
Ustaz nak tanya lah Ustaz. Kalau yang Wahabi ni kan, kita labelkan dia as Wahabi. Bukan kita labelkan, maksudnya kita faham dia faham Wahabi. Tapi untuk diorang sendiri, adakah diorang akan kata diorang tu fahaman yang macam tu atau diorang kata diorang tu ahli sunnah wal jamaah? Syiah pun takkan mengaku Syiah. Kalau kau cakap, kalau kita cakap dengan dia, awak Syiah ke? Woi, tak ada. Tak ada, aku aswaja. Aku ahli sunnah wal jamaah. Dia tak akan mengaku punya. Kan? Dia tak akan mengakunya. Masa saya rasa dalam 10 tahun lepas tu Wahabi kat Malaysia kuat. Sangat-sangat kuat. Masa tu kawan-kawan saya yang Wahabi, diorang tak akan mengaku lah diorang Wahabi. Diorang cakap diorang mengikut pandangan sahabat. Dia cakap gitulah. Mana ada aku Wahabi? Kalau saya tanya dia, awak Wahabi ke? Mana ada aku Wahabi? Aku nak Islam ni mengikut pandangan sahabat. Jadi jangan haraplah diorang takkan mengaku lah. Diorang takkan mengaku. Diorang pun kadang-kadang diorang tak sedar pun yang mereka tu terpengaruh dengan Wahabi. Mereka rasa kebanyakan lah musuh-musuh yang tersirat ni, musuh-musuh yang tersembunyi ni, mereka percaya yang mereka memperjuangkan Islam. Tetapi sebenarnya mereka sendiri keliru tentang macam mana nak praktis Islam tu sendiri. Tapi diorang punya cakap kan, yelah adalah orang rapat dengan saya jugalah. Baru-baru ni juga rasanya macam bila dia bercakap tu more kepada ni lah, apa semua yang dia nampak tu dia akan salah. Dia sebab tak ikut Rasulullah, tak begini macam tu. Jadi macam mana kalau dia semua salah, dia tak berkiri kanan lagi, dia itu je. Itulah masalahnya, dia terlalu rigid. Dia tak fleksibel. Bila kita buat hukum Islam kan, saya ada dalam kelas yang saya lepas saya ada ajar lah kot. Bila kita buat hukum Islam, kita mesti mengikut masyarakat. Ni lah masyarakat. So kalau masyarakat tu boleh terima hukum tu, maka kita boleh jalan lah. Tapi kalau masyarakat tak boleh terima, maka kita kena fikir cara lain nak buat. Contohnya macam Wahabi tak suka baca Yasin. Betul tak? Kalau Yasin ni bid'ah lah apa semua kan. Tapi kalau kita tengoklah di Malaysia, cara kita nak kumpulkan masyarakat ke surau adalah dengan baca Yasin. Kan? Itu salah satu cara. Kita cakap dia sebagai satu sunnah, kita tak cakap dia sunnah. Tapi kita melihat itu sebagai satu aktiviti masyarakat. So elemen satu perkara yang Wahabi tak jarang tengok adalah ni lah, elemen sejauh mana masyarakat tu boleh terima ke tak, sejauh mana dia sesuai dengan masyarakat, sejauh mana masyarakat ni serabut sangat hukum ni. Okay? Yeah. Okay, boleh saya start harap menjawab lah kot. InsyaAllah. Okay, boleh saya start Okay, musuh-musuh yang ada ni peperangan salah slide. Ini jenis musuh Islam. Okay, musuh-musuh yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga zaman sahabat. So dalam kita nak mengenal ilmu untuk mengenal musuh tu, kita kena tahu dulu sejarah-sejarah musuh yang wujud di sepanjang pada zaman Nabi pun dah cukup dah example dia. Tengok first kali kita ada ni musuh yang terbuka kan. Dia jelas. Mana saya nak lukis benda yang jelas terbuka. Kalau kita tengok tu, kalau dah semayang pun menghadap bahala, kita tahulah dia orang kafir. Kita tahulah dia kafir Quraisy kan. Mereka mengusir Islam daripada Mekah. Nabi sampai lari ke Madinah sembunyi. Sebab ni orang tak suka dia. Ingat Nabi tengah semayang. Nabi tengah, ni anggaplah tengah ni kan, tengah sujud. Dia letak perut unta kat leher Nabi. Dia punya benci dia kat Nabi. Tak tahulah apa kes bro ni. Kemudian dia menindas Islam. Ingat dia seksa Bilal. Dia hempak Bilal dengan batu. Ada yang mati diseksa.
Dan sudah tentulah mereka mengamalkan kekafiran sebab mereka menyembah berhala. Itulah kafir Quraisy. Jadi Nabi zaman peperangan pada awal zaman Nabi, kebanyakannya peperangan ni adalah peperangan menentang kekafiran. Lepas tu kita ada perang Badar. Perang Badar ialah Muslim menentang kafir. Sabar saya tak. Yang tadi. Muslim, sahabat-sahabat Nabi menentang kafir Quraisy. Ni perang Badar. Pada perang Uhud juga sama, menentang kafir Quraisy. Kemudian lepas Fathul Mekah, ada beberapa peperangan-peperangan yang lain. Tetapi secara umumnya Nabi dah berjaya mengalahkan kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy dah jatuh selepas pembukaan kota Mekah. Lepas tu Nabi berjumpa dengan Nabi SAW, dia berjumpa dengan musuh yang lebih besar lagi, iaitu Empire Rome. Empire Rome pada zaman tu dia memang sangat besar dan dia melihat bahawa Islam mula berkembang. Islam mula kecil je. Kemudian dia berkembang. Jadi Empire Rome tengok ni, dia rasa takut. Dia rasa ini merupakan ancaman sebagai satu ancaman kepada empire mereka. Jadi berlakulah peperangan lah. Contoh peperangan adalah perang Tabuk. Perang Tabuk lah. Perang Tabuk dan juga perang Tabuk. Itulah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itulah peperangan yang melibatkan dengan kaum kafir. Itulah peperangan yang kita jelas mereka merupakan musuh terbuka. Tapi bila zaman sahabat, bila dah hujung-hujung Nabi nak wafat, tiba-tiba kita ada satu musuh yang tersembunyi wujud. Musuh yang tersembunyi. Iaitu kumpulan Nabi palsu. Kumpulan Nabi palsu lah. Pada zaman Nabi ada 4 kumpulan Nabi palsu. Saya tak ingat nama semuanya, tapi ada kat sini lah. So yang pertama sekali lah, dia dah ada pada zaman Nabi sekali. Nama dia Aswad Asni. Dia menjadi Nabi palsu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia menggunakan ilmu sihir. Jadi kita tahu, mereka ni yang terpengaruh ni, semua orang Islam. Orang Islam pada zaman Nabi lah. Maknanya sebahagian mereka adalah sahabat dan juga tabi'in yang terpengaruh dengan kumpulan Nabi palsu ni. Yang kedua, Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab ni saya rasa semua orang pernah dengar kan? Masalah Musailamatul Kadzab ni, dia tak pakai sihir. Kalau macam Aswad Asni, dia gunakan sihir. Musailamatul Kadzab ni, dia liberal. Dia liberal. Liberal dah ada pada zaman Nabi lah. Awak tengok ni. Dia melarang poligami. Musailamatul Kadzab, dia tidak menerima poligami. Ustaz ada slide ke Ustaz? Saya tak tahu slide Saya tak tahu, saya tak nak. Tak ada slide lah. Allah pernah penat. Oh ya kan, tak ada slide. Sial lah penat-penat saya. Sekejap tak ada slide Sebaik awak cakap. Tano. Nasib saya cakap kalau tidak saya tak tahu je peperangan pada zaman. Baik, saya bagi ni je. Okey, nampak tak? Okey, ada. Okey. Okey, peperangan yang ada. Okey. Jadi pada zaman sahabat, wujudnya geng-geng Nabi palsu lah.
So yang paling kita takut ialah yang paling terkejut sekali ialah Musailamatul Kadzab. Sebab dia punya idea dia adalah idea yang progresif. Mengikut pandangan dia lah. Progresif. Dia melihat, dia nak Islam tu lebih moden. Progresif. Ni gerak kan semua kan? Nampak Jelas Ada. Okay. Jadi Musailamatul Kadzab, pandangan dia ialah bila dia tak menerima Kaabah sebagai satu arah kiblat. Sebab dia mendakwa bahawa Allah ni di mana-mana. Maka kita tak perlu kepada Kaabah. So, setengah orang anggap dia sebagai satu progresif lah kononnya. Dia juga melarang poligami, menyamakan perempuan dengan lelaki dalam pewarisan harta, dalam faraid. Dia boleh kata dia seorang yang liberal. Musailamatul Kadzab pun tak bagi kita sunat lelaki dengan sunat perempuan, dia tak bagi. Dia menganggap bahawa perbuatan tu perbuatan yang kuno. Orang dulu buatlah sunat-sunat ni, orang sekarang tak buatlah. Tu pandangan Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab juga dia kata puasa bagus pada waktu malam sebab siang kita kerja. So secara logiknya Islam dia nak memudahkan Islam nak memudahkan penganutnya. Kenapa dia suruh puasa waktu siang dari mana kita kerja? Kena puasa waktu malam lah. Ini namanya progresif. Ada setengah kita melihat ni sebagai satu progresif lah. Dia pun kata iblis tu tidak wujud. Sebab kalau betul lah Allah tu seorang yang pengasih dan penyayang, Allah tak akan cipta makhluk untuk goda kita buat dosa. Jadi ini semua ni idea-idea yang bijak. Idea-idea yang progresif, yang bijak. Yang mana secara jelasnya dia tidak dia semata-mata akal. Jadi setengah orang akan nampak dia macam bijak. Tapi bila kita mentafsir agama, kita mesti mengikut Al-Quran dengan Al-Hadis. Oleh kerana idea dia ni nampak macam bijak kan. Nampak macam bijak, okey lah ikut akal, liberal, progresif. Jadi dia mengikut kumpulan yang sangat ramai. Kumpulan Musailamatul Kadzab ni sampai ke 1000 tahun dia tahan. Hampir 1000 tahun tahan lah. And then ada sisa-sisa baki dia punya pandangan dia sampai ke hari inilah. Dia ada dalam satu kumpulan Islam tu, saya tak ingat nama dia apa. Mereka masih lagi ada idea Musailamatul Kadzab. Dan setengah idea tu masih lagi ada hari inilah. Kan? Melarang poligami. Ada lagi orang yang tak tolak poligami. Ya, ada dong. Ada. Kalau kita cakap maknanya idea tu sebenarnya tak adalah datang daripada mereka, tapi sebenarnya datang daripada yang paling awal kita melihat ada di Musailamatul Kadzab. Nampak tak? Maknanya idea tentang liberal, idea tentang progresif, idea untuk mentafsir agama mengikut akal dah ada pada zaman sahabat lagi. Dia merupakan satu kekeliruan dan mereka bukan musuh yang tersembunyi daripada awal zaman Islam sampai ke hari ini. Okay. Ni kepala Nabi palsu lah. Dia ni perempuan enggak? Dia berkahwin dengan Musailamatul Kadzab. Jadilah tu. Nabi palsu lelaki kahwin dengan Nabi palsu perempuan. Jadilah tu yang ni Tulaiha bin Khuwailid. Tulaiha lah. Tulaiha ni dia berbeza dengan Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab dia punya idea dia adalah berdasarkan daripada idea-idea progresif. Tapi Tulaiha dia menarik orang ke arah agama dia sebab dia merupakan seorang yang berkarisma dan bijak dalam strategi perang. Jadi dia ada pengikut dia yang setia. Asalnya dia merupakan panglima perang Nabi lah. Dia memang sangat bijak. Tapi dia memang sangat bijak dan sangat berpengaruh lah. Tapi selepas dia membuat agama baru, ni zaman Umar lah. Umar ke Uthman. Saya dia berperang dengan Khalid bin Khuwailid. So dalam peperangan tu dia kalah lah. Tapi bila dia kembali kepada Islam, dia menjadi panglima perang yang bijak.
Jadi awak boleh nampak lah pada zaman sahabat dia ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan orang keliru. Yang pertama ialah manusia, musuh Islam tu dia boleh menyembunyikan dengan benda-benda yang nampak gah, sihir, apa lagi? Nampak benda-benda yang macam benda-benda yang aneh lah, benda-benda yang unik. Sihir ni soalnya geng-geng suka puja ke, suka percaya pada benda-benda yang gaib, mereka akan terpedaya. Ni adalah satu teknik musuh Islam yang tersembunyi yang pertama lah. Yang kedua, dia menggunakan idea-idea yang progresif, idea yang liberal. Jadi sampai sekarang masih lagi ada orang terpedaya dengan idea ni. Dan yang ketiga, dia terpedaya dengan karisma, terpedaya dengan kebijaksanaan dan terpedaya dengan harta. Ini ada pada Toleha. Toleha ada harta, Toleha ada kebijaksanaan dan Toleha ada orang percaya kepada kepimpinan dia dalam peperangan. Ni semua ni tema kepada benda-benda gaib, tema kepada idea-idea progresif, idea-idea liberal dan juga terpedaya kemewahan ni sampai sekarang masih ada lagi lah. Maknanya ini merupakan kalaulah orang terpedaya dengan musuh yang tersembunyi, boleh jadi mereka terpedaya dengan 3 perkara ni lah. Seterusnya pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Kita kena ingat pada zaman sahabat, walaupun sahabat tu ni zaman sahabat lah Nabi Pasul ni. Lepas tu pada zaman sahabat, walaupun zaman sahabat mereka tu dekat dengan Nabi, tapi mereka tetap diuji dengan masalah. Contohnya Umar dibunuh. Alasan dia lah, dia kata tak adil kepada pemerintahan. Ini kaum Parsi lah. Jadi daripada pembunuhan Umar ni wujudnya lah Syiah. Syiah ni mereka kebanyakan adalah mereka datang daripada kaum Parsi. Sebelum ni mereka menyembah api kalau salah saya. Betul tak Rasa agama mereka sebelum Islam Majusi. Kalau salah betul kan Ni Syiah lah. Ni zaman pada Umar. Zaman Umar. Zaman Uthman. Nampak ni? Pernah nampak tak sekarang ni? Melantik jawatan negeri kepada kerabat sendiri. Tidak puas hati dengan keputusan cukai. Hukum yang tidak adil. Dituduh melakukan bid'ah. Sekarang ada juga kita masih lagi tak puas hati dengan kita punya kita punya kerajaan. Sama je, kerajaan mana naik je kita tak puas hati punya. Adakah yang puas hati dengan kerajaan sekarang? Tak ada. Adakah puas hati dengan kerajaan dulu pun tak ada juga, sama je. Ali dibunuh oleh Khawarij. Mereka tak puas hati juga dengan perjanjian damai. So ini ialah tema yang keempat. Tema yang pertama adalah tema tentang keajaiban. Rasa gah nak benda-benda yang nampak mukjizat. Ni geng-geng Ayah Pin lah yang saya nampak sekarang. Ayah Pin. Kemudian terpedaya dengan idea-idea yang progresif. Seperti mana Musailamatul Kadzab. Idea-idea kita melihat idea-idea yang liberal. Dia juga terpedaya dengan harta, terpedaya dengan ketokohan macam Atomi buat. Dan juga terpedaya dengan kejayaan. Tulisan aku. Dan yang terakhir sekali ialah terpedaya dengan tidak puas hati terhadap pemerintah. Tidak puas hati. Ni perkara yang saya rasa sukar saya nak buat satu formulasi dia, sebab kita sendiri pun tak puas hati dengan kerajaan kita kan. Tapi ini perkara yang berlaku pada zaman sahabat lah. Okay?
Jadi daripada semua ni kita boleh tahu ada dua jenis musuh. Satu musuh yang pertama ialah musuh yang jelas kafir dia. Iaitu kita tahulah kafir, Zionis, Empire Rome, orang Yahudi. Ada yang paling kita takut ialah musuh yang tersembunyi. Macam musuh yang tersembunyi lah, orang yang suka ayah pin, ni yang macam bomo, ahli sihir, benda gaib ni ayah pin, liberal, juga geng-geng yang terpedaya dengan harta, kekayaan, kejayaan, dan juga yang terpedaya dengan hukum Islam. Saya rasa yang ni sesuai untuk kita tafsirkan sebagai Wahabi sekarang lah. Ustaz, kalau yang macam orang munafik tu masuk dalam kumpulan mana tu kita nak kategorikan dia? Munafik tu, wah menarik soalan ni. Munafik, kita boleh kata dia tidak. Bila dia munafik, dia ada sebab mereka munafik. Kan? Contohnya, ada yang kalau Syiah dia ada satu term nama dia taqiyah. Kau pernah dengar taqiyah? Pernah. Taqiyah kan? Taqiyah ni bermunafik lah, menyembunyikan kita punya ciri yang sebenar. Jadi Syiah memang ada satu prinsip ni, nama dia taqiyah lah. Jadi pada zaman Umar dengan Uthman, kumpulan Syiah ni mereka bermunafik. Kononnya mereka bersetuju dengan pemerintahan Umar dan Uthman, tapi hakikatnya mereka akhir sekali membunuh Umar. Walaupun jika mereka munafik tu, tapi kita boleh balikkan mereka kepada isu-isu macam ni. Mereka tak puas hati pada kerajaan. Mereka kata hukum Islam ni mesti ikut zaman Nabi. Awak buat bid'ah ni. Tu sebenarnya kita boleh kata satu tema ataupun satu perkara yang berulang-ulang daripada zaman sahabat hingga ke zaman hari ni lah. Ada contoh lain tak? Boleh ada contoh lain tak? Tahu tak ISIS? Contoh zaman Rasulullah jelas Ustaz, apa tu macam Abdullah bin Sahlul sampai turun ayat yang Rasulullah nak solatkan jenazah dia, turun ayat kan dengan Quran tu kan, tu yang contoh jelas. Tapi itu bila zaman sekarang tu itu yang kita tak tampak tu. Zaman sekarang tu lebih tersembunyi lah, sebab kita terutamanya bila kita terima terlalu banyak information, and kita tak tahu kita tahu macam mana nak tapis. Saya pun kadang-kadang terpedaya jugalah. Kita tak sempurna kan. Kita masih lagi terbuka kepada, kadang kita buat silap, ada masa kita buat okay. Wow, saya stop. Okay, apa lagi? Apa lagi yang Tadi Ustaz sebut ISIS tadi? ISIS. Okay, bagus. Tahu tak, ISIS ni pengikut dia ramai tau. Dan kebanyakan ISIS mereka punya idea seperti mana idea ni. ISIS punya idea macam ni. Dia tak nak kerajaan tu buat bid'ah. And then dia kata hukum tak adil. Lepas tu mereka kata, satu lagi, hilang ada tak? Satu lagi dia cakap hukum mesti mengikut hukum Islam. Mesti mengikut bagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Tapi kenapa kita mengikut mazhab ni? Itu ISIS punya ideologi lah. Mereka sangat-sangat, sebab tu ramai Wahabi ni mereka terpengaruh dengan ISIS. Ya. Ini sangat-sangat bahayalah. Okay. Okay, lagi. Apa lagi? Sekarang ni kita ada 4 benda ni kan. Apa rasa setuju tak kalau saya kata kebanyakan perkara ni masih terjadi lagi pada masa hari ni?
Ya. Ada lagi. Masih ada lagi lah. Maknanya isu dia tetap isu yang sama. Maknanya selain daripada itu ada tak isu lain yang saya rasa terlepas? Macam ni yang lain? Puan Sharifah? Pasal Syiah tu Ustaz, dia menghalalkan darah Sunni kan Ustaz. Jadi mula-mula dia buat baik dengan kita. Bila tiba masa tu yang menunjukkan memang dia sebagai musuh yang memang membahayalah. Bila dia baik, dia boleh membunuh pula kita tu kan. Sebab dia punya akhir, ending dia tu. So, sebab sekarang kalau kita tengok ramai juga yang pekerja-pekerja daripada Iran pada tu yang datang ke Malaysia, dia orang akan baik dengan kita semua sekali ni. Tak tahu dia punya ending tu macam mana. Bimbang juga lah. Dia takut lah. Saya tak tahu lagi lah kalau sekarang. Tapi kalau zaman saya belajar dulu, Iran memang sangat aktif. Dia nak sebarkan dakwah dia. Kalau zaman sekarang ni, mungkin masih ada, tapi kat Iran sendiri, ulama-ulama Iran, ulama-ulama Syiah dah makin tak kuat. Sebab ada satu kumpulan yang liberal di Iran. Mereka semakin lama semakin kuat lah. Tak pakai tudung, tak suka nak amalkan, tak setuju lah dengan agama, tak setuju dengan prinsip-prinsip Syiah tu sendiri. Ada yang rasa Syiah tu terlalu merendahkan wanita. Diorang ada kahwin kontrak kan, pernah dengar tak? Maknanya boleh kahwin dengan perempuan tu. Pernah dengar tak kahwin kontrak kan? Pernah, muta'ah kan? Muta'ah. Jadi di Iran dah mula nak naik satu kelompok yang lebih sedar lah tentang masalah yang ada pada agama Syiah. Tapi kita tengoklah sejauh mana mereka boleh pergi. Ada lagi tak yang saya rasa, apa lagi tema-tema ni, kita boleh tengok tema-tema apa di zaman sahabat je lah. Ada tak lagi tema yang saya rasa terlepas pandang? Kita dah cover Wahabi dia kata tentang berhukumlah dengan buku Islam. Janganlah buat bid'ah. Ni ada pada zaman Uthman. Kita ada tentang liberal. Ni ada pada zaman, ada pada ni lah zaman Nabi palsu. Kita ada tentang mereka yang terpengaruh dengan kekayaan, terpengaruh dengan ketokohan. Boleh nampaklah macam Tuan Haji Kamal cakap tadi, atomi. Dan juga ada yang terpengaruh dengan kuasa-kuasa gaib lah, macam Ayapin. Ada lagi tak yang saya rasa terlepas pandang? Kalau yang itu termasuk dalam liberal ke Ustaz? Ayapin, kita boleh kata dia termasuk dengan liberal lah. Tapi saya rasa yang paling dominan kat Ayapin tu dia punya kerajaan langit. Tak tahulah. Saya rasa yang paling dia yang paling jelas nampak Ayapin adalah dia punya kerajaan langit tu lah. Maknanya boleh mengampunkan dosa, boleh menjanjikan syurga setengah. Dengan karisma Ayapin tu dia boleh menarik orang terhadap perkara-perkara yang macam tu. Saya tak tahu Ayapin punya ajaran secara detail. Saya rasa kalau kita cakap tentang liberal, lebih sesuai macam sister in Islam, Akatan Wanita Sedar, apa lagi setengah ustazah pun dia ada terpengaruh dengan liberal punya idea lah. Walaupun ustazah-ustazah yang terkenal. Ada juga. Lagi? Pernah jumpa tak ustaz dengan ustazah yang ada sedikit liberal ni? Jangan sebut saya pula. Ada Ustaz ada. Dulu saudara pun popular, selalu dia keluar kat TV, radio IKIM ke apa, dia selalu cakap pasal masalah apa ni, poligami kita tak sesuai. Macam tu lah. Siapa tu? Dia nama dia popular, saya tak ingat nama. Popular juga. Saya takut salah sebut, tapi dia popular lah. Betul. Saya ingat. Dia banyak benda patut. Dia tu dia lagi satu dia anti sikit dekat jemaah tabligh. Fatimah Syarha. Itu yang out sangat tu. Itu yang penting tu dia kata. Fatimah Syarha ke? Itu dia salah satu dia.
Itu salah satu. Ada satu lagi. Apa seorang lagi Yang saya ingat dulu Fatimah Syarhah memang tak terima poligami. Yang saya ingat dulu lah. Saya rasa pernah keluar dalam satu debate TV dia dengan PU tu. Dia bergaduh dengan PU tu pasal isu poligami. Dia menunjukkan bahawa Fatimah Syarhah tu master dekat UIA Dia bukan calon-calon orang lah. Tapi dia menunjukkan bahawa tak ada siapa pun terlepas nak terpengaruh dengan kes macam ni. Kita pun tak tahulah, tiba-tiba kita boleh terpengaruh dengan Wahabi. Tiba-tiba boleh terpengaruh dengan Ayah Pin. Kita kena sentiasa doa lah kita diselamatkan daripada terpengaruh macam ni. Lagi ada satu lagi contoh lain tak? Tak jelas lah Puan Sharifah. Tulis kan dia punya mufti, lepas tu Dr. Razak. Tak boleh tak jelas. Kat Perlis Mazhab. Wah, kat Perlis payah sikit nak cerita lah. Perlis ni saya tak cakap ada orang Wahabi tulen lah. Kalau dia Wahabi tulen kan, kalau betul lah kita kata dia orang Wahabi tulen kan, mereka mesti masa mula-mula PKP dulu mereka nak juga solat tu dibuat. Tapi mereka saya rasa Perlis yang pertama sekali kata tak perlu solat, tak bagi solat ketika wabak ada, ketika COVID ada. Jadi mungkin Perlis walaupun mereka ada kecenderungan tak ada Wahabi, tapi mereka memikir tentang isu masyarakat. Sebab tu macam kita bincang tadi kan, Wahabi masalah utama dia tak fikir tentang masyarakat. Dia tak fikir tentang masyarakat. Sejauh mana masyarakat tu boleh menerima perkara tu atau tidak. Kalau masyarakat tu, contohnya kita cakap solat Jumaat tu fardu kifayah. So kalau tak dibuat, maka berdosalah semua masyarakat. Tapi kalaulah kita buat solat Jumaat tu menyebabkan masyarakat mati, maka kita melihat ni sebagai satu risiko. Jadi ada dua risiko, sama ada masyarakat kita mati ataupun kita tak melaksanakan solat Jumaat. Jadi Perlis melihat bahawa lebih bagus kita jaga masyarakat ni lah. So dia menunjukkan bahawa walaupun Perlis tu ada kecenderungan terhadap Wahabi, tapi mereka masih lagi memikir tentang keadaan masyarakat. Macam ISIS dia memang Wahabi lah, tapi dia Wahabi yang totok. Dia Wahabi yang mereka tak fikir tentang masyarakat. Maknanya kalau ada COVID ke, ada wabak ta'un ke, tetap kena solat Jumaat. So ada risiko lah kat sini. Ini sebagai satu contoh je lah. Harap menjawab lah Ini susah sebenarnya kita nak mengklasifikasikan seseorang ni. Kita just boleh bagi ciri-ciri sahaja. Kita harap kita tak terpengaruh lah. Ada setengah ustaz yang saya rasa terlalu rigid dengan Al-Quran dengan Sunnah. Contohnya macam, saya rasa kamu semua tahu siapa yang sedikit terpengaruh dengan Wahabi kan. Bagi saya lebih sesuai, saya rasa kalau kita kata hukum Islam tu kita kena fikir tentang sejauh mana maslahah masyarakat itu sendiri. Dia tak boleh sepenuhnya bergantung kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Dia mesti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan, dan macam mana masyarakat itu, dan masyarakat itu kita masukkan sekali dalam panduan itu sekali lah, dalam nak menentukan hukum. Okey. Macam mana Puan Sharifah menjawab soalan ke? Bolehlah, cuma kebimbangan tu pada generasi akan datang. Mungkin kita dah tahu anak cucu kita tu, itu yang masalah. Kadang sekarang orang cenderung nak hantar anak pada sekolah tahfiz. Itu kadang-kadang tak dipantau dia punya ustaz-ustaz macam mana, daripada mana. Kalau mungkin daripada Yaman tu insya-Allah lah rasanya kan. Tapi kalau macam daripada tempat-tempat lain, tuan-tuan kadang bimbang jugalah tu. Kadang dia bergantung pada ustaz juga. Tak semuanya ustaz daripada Mesti Madinah tu
tak hanya Ustaz daripada Universiti Barindah, kita boleh anggap dia sebagai seorang yang Wahabi totok lah. Contohnya macam saya suka kepada kita punya Mufti KL yang lama. Dia saya nampak dia ada sedikit kecenderungan terhadap Wahabi, tapi dia lebih betul. Ni apa, Datuk Zulkifli, Datuk Dr. Zulkifli Bakri. Tapi dia memikirkan lagi tentang masalah masyarakat lah kes ni lah. So semua tu bergantung kepada ustaz tu sendiri. Tapi betul lah, macam mana kita nak tapis, kita nak tentukan bahawa anak kita tu tak pengaruh pada benda tu, tu agak sukar lah. Jadi kalau Tuan Haji Kamal. Kalau kat madrasah tu senang cakap. Jadi orang Wahabi ni dia tak suka pakai serban. Dengan pakai ni. Serban lah. Itu penting lah. Serban tu tak pernah pakai. Saya tak nak jumpa orang Wahabi pakai serban. Serban tu bid'ah kot bagi dia. Tak tahulah. Kalau Kenapa serban pun saya pun tak tahulah. Apa itu bukan sunnah, dia kata bukan sunnah. Payahlah gitu. Saya tahu. Saya ramai kawan saya, orang Wahabi saya ramai sebenarnya. Macam mana pula dengan golongan yang kata Salafi betul tu memang okey lah, tapi ada yang kata yang Salafi ni macam dia nak ke, saya pun tak tahulah dia pada Salafi ni. Kalau ikut memang Rasul. Pecah sikit. Puan Sharifah macam putus-putus sikit. Yang salaf, golongan salaf. Salaf dengan Wahabi tu hampir samalah. Saya boleh cakap dia hampir sama. Ni saya nak upload kat YouTube ni. Awak jangan tanya soalan yang macam boleh orang rakan ni pula saya kan. Awak jangan lupa saya nak upload benda ni kat YouTube jangan kena saya kan. Umum. Salafi tu agaknya title yang cantik sikitnya. Title yang cantik sekali lah. Salafu soleh lah. Tapi saya rasa sekarang ni, walau orang yang mungkin dulu terpengaruh dengan Wahabi atau Salafi ni, mereka sekarang lebih terbuka lah, saya rasa. Setengah ustaz yang terpengaruh sangat dengan Wahabi dengan Salafi ni, bila kita cakap tentang orang bunuh diri contohnya kan, dia tu cakap hukum dia neraka. So orang bunuh diri neraka kan, tapi kita kena fikir dari sudut adakah dia tu sakit mental, adakah ada isu-isu yang lain lah. Adakah dia bunuh diri tu memang dia nak bunuh diri ataupun mental dia tu yang menyebabkan dia tu bunuh diri. Sejauh mana kehendak membunuh diri tu memang diri yang nak buat ataupun otak dia yang dah rosak tu yang menyebabkan dia nak bunuh diri. Itu satu perkara yang saya rasa cukup tak sukalah dengan ustaz-ustaz Wahabi ni. Dia orang dah di-train daripada awal Ustaz. Jadi nak pusingkan dia punya mental tu payah sikit. Macam ada tahanan yang dekat Sempadan Renggam tu, kat penjara Sempadan Renggam, dia orang ISIS. Nak pusingkan dia punya dia punya ideologi tu memang payah. Saya dia nampak mula-mula dia nampak dia kata awal sunnah dia kata. Sunnah dia kata maknanya dia boleh bunuh dia kat gitu. Tapi nak kan tu memang payah dia orang ni bila dah di-train daripada awal. Dia dah dimasukkan, tak tahulah macam mana ideologi tu banyak. Tak tahulah. Siapa pernah berhidup dengan Wahabi Saya dengar adalah ustaz yang saya ikut dia orang punya kelas. So dia memang ditugaskan untuk mendidik mentarbiah orang yang ditahan sebabkan ISIS dekat Sempadan Renggam. So dia bercerita dalam kelas tu, itu yang jadi saya macam tertarik jugalah dengan isu ni. Islamu. Ni Tuan Kamal cakap apa tadi Tuan Haji Kamal? Pada saya lah, semacam dekat Malaysia ni, Wahabi ni dia banyak sangat dia punya versi dia lah. Betul. Dia orang ni fokus dekat perkara bid'ah yang biasa yang masyarakat kita buat dia semua bid'ah lah. Yang satu lagi ada yang dia ikut guru-guru dia. Jadi saya nampak dia orang ni, banyakkan orang yang dia orang baru mengenal agama. Bila dia mengenal agama, dia ada semangat. Jadi dia nampak semua perkara ni, bila agama dia nampak semua dia ini salah. Dia tak nampak patutnya
aku nak amal dah. Dia kata, oh ini salah. Jadi dia nampak keliling tu semua salah. Macam tu lah. Itu yang saya faham lah dari pengertian saya. Jadi benda ni sebenarnya untuk kita sebagai ni kadang kena jaga kita punya keluarga kita pun. Jangan terpengaruh dengan macam lain. Jangan terpengaruh dengan terlalu puja pada seorang guru lah. Kita kena belajar dengan cara yang betul. Lagi satu yang saya nampak yang ISIS ni, saya ada kawan lah. Dia dulu bagus lah dia. Tapi saya nampak dia terlibat ISIS dah dia macam orang gila. Macam apa dia kata semua ni salah. Sebab apa dia rajin akses dekat internet pasal ISIS ni. Lama-lama dia terpengaruh, dia beli buku. Bila baca buku tu dia memang bahaya. Dan kita jangan cuba-cubalah. Sebab apa orang kata dia ni gunakan sihir lah. Jadi orang yang baca ni, banyak saya maklumat dia, orang kena baca sihir. Jadi orang yang baca ini dia akan terpengaruh, dia akan brainwash kita punya mind dan kita. Jadi orang akan terikut ISIS ni. Dan saya tahu dekat kawan saya kat sini ada, sampai sekarang pun dah ada. Tapi dia tak masuk keluar lah, tapi dia jadi gila macam tu lah. Kahwin tak? Saya rasa Jamil tahu sini. Jamil tak ada. Dia dah kahwin ke? Siapa? Yang ISIS tu? Tak. Dia bujang sampai sekarang lah. Dan itulah bahaya dia. Cuma dia tak keluar begini. Tapi dia jadi macam orang beribadat jadi gila. Dulu dia orang biasa je, bagus. Anak muda yang bagus, berbuat dakwah apa semua. Tapi bila libat dalam ISIS ni, dia jadi macam fikiran dia tak betul lah. Semua nampak ni. Jadi benda tu yang kita, kalau ada, jangan cuba-cuba buka dalam laman web ISIS ke atau baca buku dia. Itu je. Itulah kita kebanyakan lah yang kes-kes musuh-musuh pada zaman sahabat ni. Mereka ni yang ni lah, Nabi palsu. Mereka sebenarnya melampau. Mereka sebenarnya nak menegakkan Islam. Tapi mereka terlalu melampau dalam nak menegakkan Islam tu lah. Terutamanya yang kes yang kes kaum Parsi ni. Dan juga kes-kes yang mereka yang membunuh Umar, Uthman dengan Ali tu. Aku bilang Khawarij ni lah terutamanya. Mereka semua ialah orang yang kuat sembahyang. Tapi mereka terlalu melampau nak menegakkan Islam. Jadi bila kita nak menegakkan sesuatu, ni saya punya pandangan lah. Bila kita nak menegakkan sesuatu, kita mesti melihat dua perkara. So, yang pertama adalah sejauh mana dia, adakah kita membuat perkara itu, dia akan memberi kesan lagi buruk atau kesan yang lagi baik. Kalau jelas dia memberikan kesan yang lagi buruk, maka patutnya kita tak perlulah buat, kan? Yang kedua adalah kita mesti berpandukan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan juga pentafsiran ulama. Pentafsiran ulama mengikut maqasid syariah dengan maslahah. Dia tak boleh nak semata-mata bergantung pada Al-Quran dengan As-Sunnah saja tanpa berfikir tentang maslahah dan maqasid syariah. Itu belajar tanpa guru pun sangat-sangat bahaya lah. Betul, sangat-sangat bahaya. Tapi guru, kalau belajar dengan guru pun sama-sama bahaya. Dah kalau gurunya Syiah, nak buat macam mana? Okay. Tapi Ustaz, sekarang kan macam Nasrani pun, macam orang Kristian pun macam mula berperanan macam cuba nak menyebarkan dia punya ajaran tu dengan cara lebih aktif lagi lah nampaknya, dengan ada kita punya gereja besar dekat KL tu sana semua sekali kan. Tengok dia orang ni macam aktif lah, cuba nak sesatkan juga orang-orang ni bila dalam keadaan susah ni. Ada orang yang turun dulu semua sekali, orang-orang Kristian ni. Ni saya tak tahu. Saya tak cakap. Saya rasa kita punya badan institusi agama pun cukup kuat. Zakat, Jabatan Mufti, saya rasa cukup kuat lah dalam nak membantu kita punya masyarakat. Saya rasa kita punya NGO pun cukup kuat dalam nak, dari segi duit, dari segi bantuan tu bukan satu masalah lah. Kita punya badan institusi agama. Masalahnya lah diorang suka bergaduh sama diorang. Itu yang geng-geng
Kristian tu dia ambil peluang. Saya tak banyak pengalaman lah pasal ni. Tapi saya rasa orang yang senang terpengaruh dengan agama lain ataupun agama lain ataupun ideologi lain lah, mereka dah terpengaruh dengan hiburan. Betul tak saya cakap saya rasa yang lain ada yang saya rasa ada pandangan lain tak? Terpengaruh dengan hiburan dulu dan barulah mereka terpengaruh dengan agama tu. Kalau yang lain pendapat macam mana? Pernah tak ada kawan yang termasuk dalam agama lain? Ya, kita tak cakap tentang musuh yang tersembunyi lah. Yang secara jelas mereka tu murtad masuk ke agama kafir. Ada tak? Tak ada. Tak ada Tak ada Ustaz. Tak ada. Hmm? Ada tak? Puan Sharifah? Imam dulu kan, Imam tak saya Batu Pahat dah berlakunya. Yang dia budak universiti kan, dia sampai masuk Kristian, murtad. Bukannya calon-calon orang juga yang bila dia berlaku murtad ni Ustaz. Siapa Tu berlaku tahun awal 2000 tak silap saya. Kes tu. Hebat juga lah dalam maknanya dalam akhbar polis gitu. Yang kes murtad ni saya tak tahu, saya tak cakap banyak lah kot. Nanti kita sembang kosong lah tak. Yang saya tahu sebenarnya yang saya tengok kawan-kawan saya lah, mereka bukan nak termasuk dalam agama lain, tapi mereka terbudaya dengan budaya agama lain ni, macam minum arak kan, keluar malam, clubbing tu sebab dia nak rasa hiburan tu. Lepas tu lepas dah itu dah tak amalkan agama lah. Saya punya dulu tempat kerja saya punya senior manager saya, dia atheist. Jadi memang tak percaya pada agama Islam. Itu pun datang daripada dia suka pada muzik-muzik yang black metal. Dia seorang yang baik, dia seorang yang sangat baik, tapi dia terpedaya dengan muzik-muzik yang black metal. Dan asalnya yang saya dengar cerita, dia datang daripada suka keluar malam, lepak minum arak lah. And then slowly dia semakin terpengaruh. Satu lagi yang menyebabkan murtad adalah keluarga. Mungkin mak bapak dia ataupun ataupun ada keluarga dia yang dia masuk Islam, and then dia ada anak dia tu terpengaruh dengan keluarga lama dia untuk masuk agama dia balik lah. Selain pada tu, ini yang pernah saya betul-betul nampak. Tapi selain pada tu, saya tak tahu. Jadi saya tak berani nak cakap lebih. Macam mana? Yang lain pendapat macam mana? Macam Ustaz kata pasal muzik hiburan tu kan. Kalau tu rasanya tak jarang lah berlaku. Kecuali kalau orang yang terlibat dalam industri construction ke oil gas ni, biasanya benda ni berlaku lah. Saya terlibat dalam bergerak industri ni, memang biasa dia orang suka hiburan-hiburan benda macam tu. Banyak kan dia orang atas-atasan dia ni lah dekat ni. Tapi dia tak adalah mengikut agama, cuma cara dia hidup macam tu lah. Kecuali orang yang ada agama lah. Nanti tengok orang berjanggut sikit lah, dia tak berani lah. Tu ada janggut tu itulah. Itu yang tokoh-tokoh Cina suka saya tu. Orang janggut jadi macam manager, dia orang dah tak ada berani nak minta entertainment midnight entertainment. Tapi itu satu perkara yang bila kita kerja, saya tak tahulah, kamu semua lagi banyak pengalaman kot. Masa saya mula-mula lepas grad tu, saya kerja dekat satu company ni di Pulau Pinang lah. Pulau Pinang kamu tahu kan, banyak di AP. Jadi saya seorang Melayu, diorang punya culture diorang memang setiap minggu dia akan sama-sama buat gathering untuk minum lah. Jadi bila saya masuk situ, kita kena pilih lah, kita nak berjaya dalam career ataupun kita nak selamatkan kita punya agama. So saya buat keputusan, saya terpaksa resign lah. Walaupun tak bekerja time tu kan. Jadi tu satu keputusan yang tak semua orang, saya rasa tak semua orang boleh senang lah nak buat keputusan macam tu.
Sebab Tuan Kamal ada janggut tau. Kau tu saya boleh janggut lagi. Barulah orang tak ajak saya keluar malam. Tak, saya pengalaman saya Ustaz saya dah start kerja sekarang ni. Saya berpuluhan tahun saya kerja dalam construction oil gas. Saya project manager, banyak projek-projek besar saya jagalah. Saya alhamdulillah Allah telah pilih saya jaga saya ni yang berjanggut. Dan bila saya start kerja saya semua kami Cina. Saya satu orang Melayu yang ada manager kat situ. Dan macam mana bila kita jaga agama kita, Allah akan jaga kita lah. Sampaikan dia kerja tu, dia akan bagi saya surau, bagi saya kemudahan semuanya. Macam saya tak minta. Dan kalau orang Cina ni selalunya dia kalau setiap projek dia akan buat sembelih kambing tau, dia ambil darah dia. Jadi saya projek tu saya contohnya lah, saya kata saya tak boleh buat benda ni tak boleh agama saya. Tapi boleh tak saya tukar kambing ni saya sembelih, saya buat kenduri. Makan jamu makan. Dia terima okey. Dia pun suka. Sampai tu di setiap projek, mula projek saya akan dia belikan kambing, saya upah orang buat kenduri. Habis projek saya pun buat benda yang sama. Mana-mana kerja kami ni, lepas tu kerja kami yang Cina lain pun sama. Dia akan mak ni surau ni okey cukup tak besar ni. Macam tu je. Dia macam tu lah. Sampaikan waktu rehat saya duduk kerja KL tu. Pukul hari Jumaat dia masuk pukul 1:30 tapi kita balik pukul 2 kan. Jadi pukul 3 rehat. Dia bagi saya kita orang Islam rehat sampai pukul 3. Baguslah. Tapi bila ada orang gunakan kesempatan kan, dia waktu sembahyang tak sembahyang dia marah lah. Jadi sebenarnya itulah kalau kita jaga orang akan rehat. Tapi yang penting satu je. Kita kalau kita jadi orang yang terbaik lah. Dia kerja tulang, kalau kita buat yang terbaik dia akan bagi kita terbaik. Orang yang ni lah, kalau kita kerja kita tak ambil sambil lewa, lepas tu agama tak jaga, tak boleh. Tapi kalau kita seorang tu bila dia minum sekali je, lepas tu dia tak respect. Itu pengalaman saya lah, tengok saya masa tu banyak baik gathering majlis tu saya pergi jugalah. Tapi dia kata tengok saya tengok ada 3 orang Melayu tu, dia minum dia tak respect. Tapi oleh kerana saya ni, dia marah. Kau jangan kacau Kamal, kata macam tu. Jangan bagi dia offer banyak dia. Macam tu lah. Sebab saya tahu orang Cina memang kuat minum. Tapi diorang suka deal, diorang suka, ada setengah suka buat deal tu sambil minum. Tapi bila ada projek, dia ini belakang kita lah. Jadi yang penting pada saya, kita kena pegang apa kita. Sebab dia akan respect. Orang tu ada pendirian. Itu yang pengalaman saya kerja banyak lah. Saya dekat 20 tahun kerja dengan company Cina, 2-3 company Cina. Company Cina, Melayu ada 2. Cina lebih banyak daripada kami Melayu lah. Tapi kebanyakan saya kerja company Cina ni, alhamdulillah saya dapat lebih baik lah maksudnya. Tapi kerja tough sikit lah dengan cara hidup dia. Tapi kalau kita dapat jaga, kesan ni banyak lah. Dia dapat ubah suasana tempat kerja tu. Kita kena niat lah. Kalau kita kerja nak dapat gaji, memang tu. Tapi kerja kita nak bawa perubahan daripada satu tempat tu, insyaAllah kita akan dapat lebih baik daripada itu. Itu je. Yalah tu. Terima kasih Cik Kamal sebab kongsi. Okey. Sekarang ni kita dah start untuk tutorial. So kita akan buat macam dululah. So nanti saya akan stop dulu. Saya akan beritahu apa assignment yang kita akan buat untuk semester ni lah. So kita akan stop dulu. Saya akan update dalam WhatsApp. And lepas tu dalam pukul 2 atau 2:30 nanti kita sambung balik untuk sesi yang seterusnya. Boleh? Walaupun ada 4 orang ni. Jadilah okeylah Okey, nanti dalam pukul 2 lebih tu saya buat ni link baru ni. Okey InsyaAllah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey. Oh, no.